Okey, saya masih lagi tentang pemasarannya. Maknanya dalam perniagaan ni bukannya satu perkara yang mudah ya untuk kita memulakan perniagaan. Kena banyak kesabarannya, kena fikirkan soal pasaran ni satu hal juga. Okey, kita sambung balik kepada ini. Ada persoalan tak setakat ni? Kita nak kejar masa lagi, banyak perkara. Kemudian pendekatan strategik pemasaran yang berikutnya ialah analisis SWOT. Analisis SWOT, kita akan tengok 4 kuadran juga: strength, weaknesses, opportunity dan threat. Ini dia, saya dah cerita dah. Faktor dalaman, penghalang objektif, itu faktor dalaman ya, kekuatan dan kelemahan tu. Kemudian faktor luaran, peluang dan ancaman. Ini yang kita tak boleh kontrol ya. Syarikat tak boleh kontrol. SWOT ialah satu kaedah perancangan strategik yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh sesebuah syarikat. Objektif, mengekalkan segala faktor kekuatan yang ada, mengenal pasti kelemahan perniagaan dan mengambil tindakan untuk memperbetulkan kelemahan tersebut. Meneroka segala peluang untuk melaksanakan strategi pemasaran, mengenal pasti segala ancaman perniagaan dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menghadapi dan mengurangkannya. Kita hanya boleh mengurangkannya, ancaman tu, tapi kita terpaksa hadapi sebab benda tu kita tak boleh kawal ya. Kita tak boleh kawal yang di luar kawalan kita. Okey. Kemudian ada segi kekuatan. Okey, ini dia contoh. Faktor dalaman organisasi yang membantu pencapaian objektif organisasi. Contoh, pekerja mahir, teknologi canggih, modal yang mencukupi. Kelemahan, faktor dalaman organisasi yang menghalang pencapaian objektif organisasi. Contoh, pekerja malas, teknologi lapuk, modal tidak mencukupi. Itu faktor dalaman. Dalaman, kelemahan dalaman. Okey. Kalau pekerja malas nak buat macam mana? Ada dua cara lah, kaedah carrot and stick lah ya. Iaitu kita macam KFC contohnya, dia buat apa? Nak bagi galakkan supaya pekerja tak malas. KFC dia buat apa? Siapa pernah kerja KFC sini? KFC dia buat macam mana? Ya, silakan. Tak tahu aku. Kasih bonus kejaran. Kalau you perasan, KFC tu dia akan tulis apa? Tengah-setengahnya. Dia akan tulis apa depan tu? Dia akan tulis pekerja yang terbaik. Yes, dia akan tulis staff of the month. Staff of the month. Ada anugerah-anugerah sedemikian ya. Anugerah sedemikian akan membantu meningkatkan moral staff. Kalau dekat Sushi King, staff of the month dapat RM100 hadiah dia. See? Ini supaya pekerja tu kekal rajin. Ini dipanggil kaedah carrot. Saya dah ceritakan maksud carrot and stick. Belum. Oh, belum. Okey, kejap. Saya share satu gambar ya. Ini antara yang kaedah yang digunakan dalam organisasi lah. Biasanya begitu ya. Okey, apa yang dapat tengok sini? What are you going to use? A carrot or a stick? Apa maksud dia di sini? Nak guna cara baik ataupun cara kekerasan. Sorry, saya panggil seorang lah ya, nampak masing-masing. Okey, ini kaedah dalam motivasi, dalam mana-mana organisasi, ini dipanggil carrot and stick. Okey, carrot adalah umpama kita memberi carrot ni umpama Bagi habuan naik bawah. habuan. Good. Ganjaran, habuan. Contoh, pekerja yang paling rajin datang, tak ada ponting, tak pernah MC. So kita bagi carrot, kita bagi dia habuan, kita bagi ganjaran pada dia. Pekerja yang paling rajin, kita isytiharkan namanya dan keluarkan di papan kenyataan KFC tu, pekerja paling rajin, Haikal Muhafiz, rajin. Ya, tak pernah MC, balik. Tak pernah MC, tak pernah makan pun ayam KFC tu. Kerana berkhidmat untuk KFC, ayam tu pun dia tak makan. Dia buat bekal kat rumah. Itu ganjaran.
Membantu tak staff kita maju dengan ganjaran? Bantu. Bantu. Tetapi kadang-kadang tak cukup dengan ganjaran. Kita kena ada stick rotan. Rotan ni antaranya adalah tindakan tata tertib, tindakan disiplin. Contoh, kalau staff tak datang 3 hari berturut-turut, kita keluarkan surat amaran, minta penjelasan dalam tempoh 14 hari. Beritahu kenapa 14 hari ataupun 3 hari tak datang. Yang kedua, punishment. Ia satu bentuk punishment, stick tu. Lagi ialah kalau you apa dia panggil ni, punishment lain, potong gaji dan sebagainya. So dalam kita mengawal, ini semua kita boleh kawal tak? Ini semua kita boleh kawal. Ini semua di bawah kawalan kita. Bermakna kalau kita rasa pekerja kita rajin, kita bagi ganjaran. Itu kekuatan kita. Kita nak maintain dia. Jangan kita pekerja rajin. Itu sebab kadang-kadang kalau kita bercakap, bila bercakap dengan staff kita, jangan highlight sangat perkara-perkara buruk staff kita. Cuba highlight benda yang baik staff kita buat, yang akan memberi motivasi kepada beliau. Ataupun kalau di sekolah nasib baik sekarang tak ada assembly ataupun perhimpunan. Kalau dulu lah, sekarang saya tak pastilah. Kalau dulu cikgu naik buat laporan, dia akan beritahu apa? Disiplin. Sepanjang saya masuk di situ lah. Sepanjang minggu ini dia dapati Tak lambat. mereka yang datang lambat selamai 7 orang. Mereka yang memakai uniform tak sesuai selamai 3 orang. Ini semua pelajar-pelajar yang masa keluar. Padahal yang cemerlang ramai kan? Betul tak? Kenapa tak di-highlight pelajar cemerlang? Pelajar yang bagus? Buah manusia. Itu sebab kita suka mencari salah Sebab itu dah saya tekankan di sekolah, jangan buat begitu. Budak pun manusia. Sama juga you bekerja dengan staff. Staff you all pun manusia. Itu dia yang dikatakan sebagai kelemahan dan kekuatan. Ingat, kelemahan dan kekuatan benda yang boleh dikawal. Benda yang kita boleh kawal. Okey, kemudian ini faktor luaran. Faktor luaran. Okey, peluang dan ancaman. Peluang ialah faktor luaran organisasi yang membantu pencapaian objektif organisasi. Contoh, kerajaan menawarkan subsidi dan pertumbuhan ekonomi. Macam sekarang lah. Sekarang zaman pandemik, kebanyakan syarikat memerlukan banyak suntikan daripada kerajaan. Contoh suntikan yang kerajaan bagi ialah ransangan. Ransangan ekonomi yang kerajaan bagi. Nak rangsang supaya ekonomi bertumbuh. Kalau tak, kerajaan tak campur tangan, ekonomi collapse. Bayangkanlah dia tak buat perniagaan selama beberapa bulan. So apa dia buat? Dia akan apa yang kerajaan buat, antaranya prihatin dan apa hatin lagi, ialah dia suntik bagi, dia panggil allowance upah. So kerana pertama tak nak bagi syarikat itu membuang pekerja. Yang kedua, supaya tidak berlaku masalah pengangguran, maka kekal pekerja itu. Tak boleh bayar gaji, tak apa, kerajaan suntik. Okey, bayar sekian-sekian, boleh bayar dulu. Ini bayar pendahuluan kepada pekerja yang ada. Ini boleh kontrol tak? Syarikat boleh kontrol tak? Tak boleh. Ini faktor luaran, dia tak boleh kontrol. Ini ransangan yang kerajaan bagi Good. Istilah bagus tadi, ransangan. Saya lupa. Ancaman macam sekarang lah, memang ketara lah. Faktor luaran yang kita tak boleh jangka juga. Pandemik. Sekarang pandemik ni reda ke ataupun bermain minda saja, psycho? Reda ke? Semalam 400 lebih mati Betul tak? Selama 2,000 lebih pula semalam. Maksudnya beginilah Maksudnya jangan take for granted lah this kind of thing It is still, even though kerajaan try to shifted from pandemic to endemic, please check what is the difference between pan and endemic. What is the difference between pandemic and endemic? Please check that. Try this, but again, tapi sekali lagi ia merupakan satu gejala yang masih bahaya
So get vaccinated, and then at the same time, kalau belum lagi, stay at home and safe, ya, stay safe. Alright, itu dia ancaman. Okey, soalan saya mudah saja. Dengar baik-baik. Kenapa kita belajar ni? Apa halnya? Nak belajar buat apa swab ni? Nak belajar buat apa? Apa kaitan dengan pemasaran? Apa kaitan dengan strategi pemasaran kita? Tak, saya tak nak you menghafal tanpa faham. Kenapa? Okey, tadi BCG saya dah terangkan. Boston Consultant Group itu saya dah terangkan. Bintang apa, kontan di mana, tanda tanya dan sebagainya. Yang bawah sekali anjing. 4 kuadran tu saya dah terangkan. Beres. Faham? Ini keadaannya dalam memasuki pasaran. Tapi SWOT untuk apa ya? Apa nak belajar SWOT ni? Apa kaitan dengan pemasaran? Siapa boleh jawab? Supaya kita tahu keadaan situasi. Okey, terima kasih Bashir. Maknanya kita boleh tahu kedudukan Untuk kita. mengenal Yes, Nabila. untuk mengenal pasti kedudukan perniagaan kita ni. Okey, good. Kedudukan perniagaan kita. Di mana kedudukan kita? Dia satu proses screening. Screening dalam bahasa Melayu pakai apa ya? Screening. Kita nak screen. Tengok. Screening apa? Pengimbasan. Kita nak imbas. Tengok. Imbas. Ya? Dia menilai. Nak menilai. Saringan. Okey, saringan. Boleh? Tapi saringan dia dalam konteksnya, terima kasih Haikal, betul, screening tu saringan betul juga, tapi dalam konteks kita ni dia lebih kepada mengimbas ya, mengimbas. Saringan tu dia saring, maknanya tapis saring ya, tapis. Dia tidak tapis ya, di mana dia satu begini. Contohnya, katakanlah Nurul Nabila baru dilantik sebagai CEO sebuah syarikat buat mihun ya. Mihun ya. Orang panggil mihun ke bihun? Istilah bahasa Melayunya apa? Saya panggil bihun cikgu. Tak, bahasa Melayu. Bihun ya. Bihun. Bihun tak silap. Nanti aku cek tu. Tapi saya suka mi goreng. Saya suka mi. Okey, mi aja macam mana? MEE. M-E-E ke M-I M-E-E ke M-I? Bihun, B-I-H-U-N, betul. Dan mi jangan. Mi ejanya M-I. Bukan M-E-E. Kau bahasa Melayu, S-W-N, bahasa Melayu. Dapat lulu cikgu. Aku risaulah anak-anak sekarang yang bahasa Melayu. Betul ya, bihun ya, bihun. Baik, katakanlah sekarang Nabila ni baru masuk satu company, CEO, company membuat bihun. Okay, dia baru masuk, dia nak buat SWOT analysis. SWOT analysis adalah, okey, Haikal bolehlah dia saya katakan, kebanyakan makan mami. Okey, alright. Okey, dia membuat screening dulu, dia membuat saringan, bolehlah juga, ataupun pengimbasan. Tengok. Okey, pertama apa dia buat dulu? Nurul Nabila, dia akan buat apa dulu? Kalau dia masuk sesebuah syarikat tu, kilang dia tu, kilang bihun ke apa dia buat dulu? Observation cikgu. Yes, good. Observation, good. Observation maknanya pemerhatian, tinjauan. Dia pergi ronda, tengok kilang, macam mana operasi. Maknanya dia tak tunggu jadi spy. Spy boleh juga ya, spy. Ada juga orang begitu ya, dia tak diperkenalkan diri dia masuk saja. Mungkin security tahu, dia masuk, dia pun biasa, dia tanya macam mana ke? Okey, pertama dia pergi ke pekerja kilang. Macam mana kerja sini, okey tak? Teruklah kerja gini. Gaji murah, kerja sampai malam, apa ni. Oh, ya ke? Okey, dapat feedback. See? Got the feedback, the first hand feedback. First hand feedback ni maknanya dia tak, kiranya dia tak campur, dia maknanya dia satu perbualan dengan dia anggap beradakan saja dia dapat.
pergi sembang sana, sini. Technician, macam mana kelang bihun kita ni? Dah lah, saya dah beritahu pihak atasan dah lama dah. Kelang ni dah teknologi lama kita guna. Dah ada teknologi baru, mereka tak nak beli. Kenapa tak nak beli? Mereka kata mahal lah, apalah something. This is the sort of thing that kita buat screening, imbas. So di situlah Nabila akan buat SWOT analysis. Di mana kelang dia, kedudukan kelang dia sekarang. Okay, alright. Pada masa sama dia dapat juga input tentang peluang-peluang yang dia dapat dan ancaman. Peluang apa dia ada sekarang? Okay. Kekuatan dia di mana? Salah satu kekuatan katalah syarikat bihun tu mendapat cop halal JAKIM. Bukan senang nak dapat tu, cop halal JAKIM. Tu kekuatan. Yang kedua, kekuatan dia mungkin jenama itu dah terkenal. Jenama Cak Kapak. Cak Kapak dah ambil ya, minyak Cak Kapak ya. Jenama apa yang nampak ada branding sikit? Nampak? You see? Cap ayam. Minyak Louis Vuitton cikgu. Minyak Louis Vuitton. Louis Yang living. LW apa? Tak dengar. Biar ada, kalau Cak Ayam Haikal, biasa orang okay, good. Katalah dulu mihun dia cap ayam. Cap ayam ni biasa orang konotasi dengan barangan apa? Bermutu kedua. Ya alah, ini cap ayam mana ni? Kalau di Kelantan kita panggil cap kucing gomo. Cap ayam brand. Ayam brand. Dia ada namanya ayam brand. See? Ayam brand. Cap ayam ni Sardin. Sardin. Memang mahal sekarang ya. Bagus lah kau ni. Kena ingat ya, nak buat branding ni pun kena ada think tank. Think tank maknanya kena ada pemikir tau. Bukan senang. Kita nak brand kita tu biar masuk dalam minda semua customer kita dan potential customer. It is not a very an easy job. Sebab itu branding ni memainkan peranan. Sangat. Kena letak think tank juga, fikir macam mana orang senang sebut, dan bila sebut itu orang akan bayangkan. Bisa kata apa? Benda tu kena catchy tu. Yes, sangat catchy. Apa benda yang kita tahu? Bantal. Das Abdul. Tidak. Ada satu benda yang orang panggil, maksudnya dia ada satu jenama yang orang padahal jenama tu banyak brand, tapi orang panggil jenama dia saja untuk barang tu. Apa dia? Saya tak ingat. Abseng. Apa? Abseng. Cikgu. Milo. Kalau Milo kan, orang beli Biko kan. Oh, mana Milo? Buat Milo? Maggi. Tak, dia ada satu lah. Maknanya bini saya, dia akan Ibu panggil Maggi. betul Maggi. Maknanya Maggi ni macam mana pun Indomie ke apa ke orang tetap panggil Maggi. Tapi kedai mamak dia dah bezakan dah. Maknanya betapa kuatnya jenama itu, walaupun ada berbagai-bagai jenama lain lagi keluar benda yang sama, kita sebut benda tu je. Tak apalah, maknanya itu kita kena ada think tank yang sangat berjaya ya, supaya dia boleh mempromosikan sampai tahap tu. It is not an easy job ya. Shower cream, okay, boleh. Pada masa sama mungkin juga kena check balik lah cloth yang dia. Deodorant ni dulu apa tak lupa dah. Deodorant, kalau deodorant betul, kalau di Kelantan orang guna satu saja dululah, Odorono. Sekarang Odorono dah tak ada. Itulah kekuatan yang kita nak. Itu kekuatan. Kekuatan. Dan itu memainkan peranan. Kalau macam ni consider monopoli ke? Tidak. Dia bukan monopoli. Tetapi kerana betapa Dia itu jaya kuasai orang punya mindset. dia dah menguasai minda tu. Yes. Dia Dia dah kuasai punya mindset.
mindset yang kita akan masuk dalam gelagak pengguna tadi. Lepas ni dia dah masuk dalam mindset orang dah, sampai barang kita tu, brand kita akan dijadikan benchmark, penanda arasan. Kau dah cuba dah sos Maggi, sos cili Maggi? Ataupun kau dah cuba tak sos cili jenama X contohnya? Dah cuba dah, tak boleh lawan Maggi lah. Contoh. Sampai tahap tu. Itu menunjukkan kekuatan brand kita. Brand kita kekuatan, dan nama catchy sikit. Nama catchy. Maggi memanglah seluruh dunia lah. Di India, di mana, semua dah ada dah. Ya. Ada Maggi di Kelantan, kita panggil Maggi bodoh. Tahu Maggi bodoh? Maggi kosong lah ya, Maggi kosong. Tahu. Tak lah, kita maaf lah, istilah tak cantik lah. Alright? Tapi kalau di Kelantan sebut Maggi bodoh tu dia tahulah. Ya, Maggi bodoh lah, dia tak panggil Maggi bodoh ya. Kita maaf ya, istilah aja tu. Ini dia. Ini itu sebab kita belajar benda ni. Kita nak pasarkan barang kita, kena ada swap. Kita tengok kekuatan kita di mana. Itu maksudnya. Okay, sekarang penentuan strategi dan objektif pemasaran. Baik, dalam penentuan strategi ni kita bahagi kepada dua, produk sedia ada dan produk baru. Okey. Kalau produk baru, produk sedia ada, kita pasaran sedia ada, dan pembangunan pasaran kita untuk sedia ada. Kalau produk baru, pembangunan produk dan pempelbagaian yang kita akan sentuh sekejap lagi. Ini dia penentuan strategi. Pertama, penembusan pasaran. Penembusan pasaran ini semua adalah untuk pasaran sedia ada. SCG Perniagaan meningkatkan jualan dengan memasarkan produk yang sedia ada ke pasaran yang sedia ada. Usaha boleh dicapai melalui potongan harga, pengiklanan dan aktiviti promosi. Itu penembusan pasaran. Mana benda tu dah ada, kita nak penetrate the market. Itu dia. Ya. Jadi kita boleh masuk, produk you dah ada, tapi you tak dapat masuk lagi setengah-setengah tempat. So cara nak masuk, you kena buat potongan harga. Sebab kemungkinan dari segi share pasaran tu, Gardenia dah menguasai dah kawasan taman you. Di taman you, Gardenia dah kuasai. Massimo dah kuasai. You bolehlah keluarkan sikit ataupun. Jadi cara untuk you menembusi pasaran roti you tu, bermakna you kena buat sedikit potongan, harga kena murah lah. Harga kena murah, kena buat airline, makanlah roti cap penumbuk. Rasanya sedap macam penumbuk, contoh. Itu tak ada siapa belilah kalau kau buat airline gitu kan. Sebab itu, kata-kata bawah tu, tagline, oh yes. I'm talking about tagline. Tagline tahu tak tagline tu? Toyota tagline ni apa? Ada. Tagline Toyota apa dia? Apakah future tu? Bukan Moving forward ya, moving forward. Betul tak? Moving forward. Semua jenama-jenama besar dia kena ada tagline. Mesti ada tagline dia. Mesti ada. Dia tukar jadi let's go places. Dia tukar apa sekarang? Let's go places. Let's go places. Okay. The power of dream. Alright. Ini keadaan dia ya. Dia mesti ada tagline. Kalau you buat roti mesti ada tagline bawah tu. Okey, apa tagline? Tagline. Sebab itu kalau kita boleh bersemuka, oh cantik lah. Kalau saya boleh buat aktiviti macam ni. Saya andalkan okey, satu grup buat roti. Satu grup buat katalah kita ambil mudah-mudah lah buat pastry. Okey, buat ini. So daripada awal you kena apply apa yang you belajar dengan cara you nak jual ni. Kena ada tagline, roti haikal. Sungguh enak dia makan begitu saja. Copyright claim. Itu copyright. Yes, habis kau. Caman. Kiranya habislah bungkus terus lah. Jahanam habis lah. Tak, kita tak boleh. Tagline
Yes, gardenia menggunakan sungguh enak dimakan begitu saja. Gardenia, ada lagunya. Gardenia, sungguh enak diberi makan begitu saja. Lagu, Dia promote dia promote. yes, sort of promotion. Lagu dia, tagline dilagukan. Dan dia terus bermain pada minda, psikologi. Nanti orang fikir roti gardenia je. Yes, itu saya katakan. That's exactly what I mean. Yeah, good. So sebab itu kena catchy, brand kena ada catchy, tagline kena ada, lagu pun sama. Misal kata Maggi, mi Maggi sedap dimakan, apa nama? Mi Maggi sedap dimakan, dan lentak dia, itu dia. Mi Maggi pada dulu lagi, mi Maggi sedap dimakan, something aku tak ingat lah. Adabi juga, Adabi. See? Dia ada. Adabi. Berapa harakat tu? Ya? Apa lagi? This is a sort of thing that they try to penetrate with the kind of promotion, the song, the potongan harga and so on. Memainkan peranan. Sangat memainkan peranan. Right? Okay. Shall we go? Pembangunan pasaran, strategi berniaga meningkatkan jualan dengan memasarkan produk yang sedia ada juga. Usaha boleh dicapai melalui potongan harga, periklanan pun sama. Ya, itu dia pembangunan pasaran. Ke pasaran yang baru. Tadi pasaran sedia ada, ini pasaran yang baru. Okey, baik. Seterusnya pembangunan produk. Ini di bawah pembangunan produk, di bawah produk baru ya. Pembangunan produk, strategi perniagaan memperkenalkan produk baru atau produk yang ditambah baik ke pasaran yang sedia ada. Ditambah baikkan, tak ada ditambah baik ya. Ke pasaran sedia ada. Ini ke pasaran sedia ada. Menambah baik produk, menjalankan aktiviti promosi harga, itu biasalah, ini keadaan. Contohnya apa? Pembangunan produk. Pembangunan produk ialah kereta lah ya, kereta dia akan keluarkan produk-produk yang baru ataupun menambah baik produk-produk yang sedia ada ke pasaran sedia ada. Sementara pempelbagaian ialah strategi perniagaan memperkenalkan produk baru ke pasaran baru. Itu saja. Okey. Penembusan pasaran, produk lama ke pasaran sedia ada. Pembangunan pasaran, produk lama, pasaran baru. Pembangunan produk lama, produk yang ditambah nilai, tambah naik ke pasaran sedia ada. Kepelbagaian, produk baru ke pasaran baru. Ya. Okey, memperkenalkan produk baru ke pasaran baru. Itu saja. Ada soalan tak? Kepelbagaiannya dia Cikgu Kartik bagi contoh kan? Contoh apa dia bagi saya tak ingat. Ini dia. Tengok SWOT ni. Banyak dia bagi. Kekuatan, antaranya pekerja berkemahiran, lokasi strategik. Sebab ini mungkin ditanya dalam exam ya. Punya modal yang besar, menggunakan teknologi terkini, jenama popular. Yes. Kekuatan ya. Jenama popular, strategi pemasaran yang berkesan. Alright. Share pasaran yang tinggi. Maksud share pasaran yang tinggi ialah dia menguasai pasaran. Kalau dia buat mihun, mungkin 70% mihun dia menguasai pasaran. Itu maksud dia. Saluran pengedaran yang efektif, bermakna dia nak mengedarkan mihun itu daripada pengeluar kepada pengguna akhir sangat efektif. Bermakna kalau hari ini dikeluarkan mihun, petang tu pengguna akhir dah dapat. Macam mana boleh dapat? Kerana saluran pengedarannya yang cekap. Ya, pasukan pengurusan yang main. Kemudian kelemahan, hutang banyak, ini gerbak-gerbung banyaklah. Kadar lantik henti. Apa maksud kadar lantik henti? Maksudnya kadar keluar masuk pekerja yang sangat tinggi. Hari ni masuk, esok berhenti. Hari ni masuk, esok berhenti. Mungkin kerana suasana pekerjaan yang tak sesuai. Terdedah kepada isu alam sekitar ya. Sisa-sisa mihun yang kotor kita terlambat saja di tepi kelang tu, menyebabkan berlaku perlambatan yang tak cantik, margin untung yang rendah dan sebagainya. Peluang dan ancaman. Okey. Ni contoh dia bagi, banyak contoh sini bagus.
Okay, market Cikgu, penetration. R&D Ya, apa? R&D. R&D adalah research and development. Maknanya penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan dan pembangunan. Maksudnya dia membuat research, membuat kajian, dan daripada kajian tu dia bangunkan sesuatu. Bukannya kajian dia buat, dia simpan je. Tidak, dia bangunkan. Apa dapatan daripada kajian tu? What is the finding of that research? It is not that simply you put it there, put in the shelf and so on. No. They go and study and then try to develop something. Ini dia. Ini contoh dia bagi. Menarik sikit ya. Penembusan pasaran. Contoh syarikat susu tepung. Susu tepung salah eja ni. TEPUN. Membuat promosi jualan tambahan 200 gram percuma untuk setiap pembelian tepung susu tepung 1 kilogram. Ini satu kaedah promosi ya. Okey, itu penembusan. Kemudian pembangunan, contoh pengeluaran susu tepung Malaysia telah mula memasarkan produknya ke negara India ya. Itu pembangunan pasaran. Penembusan pasaran maksudnya produk lama sedia ada, cuba nak dipasarkan di pasaran pasaran sedia ada. Dia nak penetrate. Sementara pembangunan pasaran, produk sedia ada tapi nak di pasaran baru. Contoh, susu tepung itu nak dijual ke India ataupun ke Amerika dan sebagainya. Okey, itu pembangunan. Kemudian kita ada pembangunan produk. Pembangunan produk ialah produk baru di pasaran sedia ada. Contoh, pengeluaran susu tepung berkenalkan susu tepung perisa strawberry. Okey. Strawberry bermakna macam Proton tadi lah, MyWe tadi memperkenalkan varian yang baru. Kemudian kepelbagaian ialah produk baru dan di pasaran yang di luar pasaran sedia ada. Ya, contoh syarikat pengeluaran susu tepung telah membuka kolej masakan. Bermakna dia buat setapak lagi ya, memperkenalkan produk baru di pasaran baru. Ini dia punya ni secara mudahnya. You boleh ambil gambar ni, saya rasa ini satu carta ataupun satu ni yang terbaik, bagus. Dan ini kemudian campuran pemasaran. Sasaran, campuran. Okey, sasaran tu maksudnya dia nak fokus kepada siapa? Baik, ada soalan tak? Kalau tak ada, saya pergi pada yang ni seterusnya, iaitu pendekatan strategi pemasaran, sasaran pasaran. Sekumpulan pengguna yang mempunyai keperluan dan kehendak yang sama akan dijadikan tumpuan pemasar untuk memasarkan produk mereka. Kelompok-kelompok lah, kelompok orang muda, kelompok orang tua, kelompok belia, kelompok kanak-kanak dan sebagainya. So kita kena ada sasaran pasaran kita ke mana? Di mana? Mana kita nak penetrate ni? We cannot simply just produce something and then we assume, kita andaikan semua orang beli. No, we have to target the market. Market tu kita nak target siapa punya. Campuran pemasaran, satu set pun boleh ubah yang dikenali sebagai 4P, iaitu produk, pengedaran, penetapan harga dan promosi. Dalam bahasa Inggeris, produk, placement, price and promotion. Pemboleh ubah ini digunakan untuk memasar dalam melaksanakan segala strategi untuk meningkatkan permintaan produk. Ini yang kita gunakan ya. Campuran ini. Kemudian pelaksanaan, satu proses menukar rancangan strategi pemasaran kepada tindakan pemasaran bagi mencapai objektif. Maknanya it is something that to translate apa yang kita plan kepada nak dilaksanakan. Dan bila laksana kita ada nilai lah. Kita akan menilai berjaya ke tak. Bila kita dah buat suatu projek perancangan tu, kita akan buat penilaian. Penilaian paling mudah dalam produk apa dia? Untuk menilai apa yang kita rancang itu berjaya atau tidak. Paling mudah apa dia? Review. Revenue, yes, betul. Hasil lah. Hasil kita dan juga jumlah jualan kita. Very easy. Basically bila jualan kita meningkat, it shows something that produk kita berjaya.
So means that your marketing is on the right track. So suddenly your product is not that well. I mean, you have invest a lot, you melabur banyak. Menggunakan think tank untuk branding. Tagline yang catchy. Macam-macam you buat. Sasaran, pasaran, cantik. Tapi tak berjaya. Revenue masih kekal, sama. I mean, ini dipanggil return of investment. ROI tidak berbaloi. Return of investment maknanya bahasa Melayu pun apa ya? Pulangan kepada pelaburan. It is not that ni. Maknanya pelaburan ni konsepnya you melabur dalam pemasaran ni. Katalah you melabur let's say 1 juta untuk promosi, harga, nak main apa. You suntik 1 juta. You nak hasil berapa? You nak dapat hasil berapa? Adakah you nak kekal kalau dapat 1 juta okey tak dalam perniagaan ni? Tak, tambah lagi. Kena double ataupun triple. At least your revenue ataupun hasil jualan kena 5 juta. Kalau you melabur 1 juta, you dapat juga 1 juta, tak berbaloi. Ya, tak berbaloi. Maknanya tak kena lah. Cikgu. Ya. So tagline ni kalau contohlah kan, YouTuber game hantu kan, dia buat tagline, saya sengsara, anda puas. So bolehlah cikgu kan untuk menarik lagi viewer. Macam mana? Saya sengsara apa tadi? YouTuber game hantu yang main game hantu online, yang main game hantu ni lah kan, dia buat tagline, saya sengsara, anda puas. Bolehlah cikgu kan. Saya sengsara, anda puas. Dia macam anda menarik, macam viewer tu macam untung dia lah kan cikgu. Tak kisahlah apa produk dia keluarkan. Streaming dia main game je. Okey. Itu bidang you all. Saya pun tak tahu. Mungkin game dia tu apa maksudnya, saya pun tak saya tak mengikutilah game. I'm sorry so much. Tapi kalau rasa kalau viewers rasa itu cara yang baik, saya sengsara, awak apa? Saya sengsara, anda puas. Dia main game ke? Game live? Game live ke, game yang dia record ke, game hantu lah yang bila dia kena jump scare, dia takut. Macam tu, bila jerit bagai. So mesti viewer akan puas lah macam gelak-gelak lawak macam tu lah. Okey. Terpulang. Maknanya tengok produk yang kita gunakan tu lah. Pulang pada produk yang kita gunakan. Right. Ada soalan lain? Good. I mean, the tagline is depend on your product. Terpulang pada produk you lah. Kalau produk you sedemikian rupanya, bermakna betapa sengsaranya you buat live game tu, dan walau sengsara tapi you rasa puas, itulah dia punya servis. Dan untuk game live ni, lagi ramai orang tengok, lagi duit you masuk ya. Betul tak? Kalau orang mula buat bisnes dah live. Budak saya 6 atas tu ada sampai tak dapat sekolah lah. Tambah masa PKP, dia malam tak tidur, dia buat live game. Haru lah. Ya? Entahlah, saya pun dah. Okay. Dia dapat duit dari buat task. Oh, okay. Buat task macam mana ya Abdul Rahman? Contoh buat live kat FB ada task. Ada tugasan apa ya dia bagi? Saya tak, ini I do not know. I'm not quite familiar. I'm sorry, I cannot talk about that. Mungkin generasi ya, jurang generasi you all dengan saya memang jelas. Contoh saya pun mihun, roti. Tapi good lah ya. You kalau boleh bagi contoh-contoh yang terkini lagi bagus ya.